ruang waktu untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala berada dalam majlis ilmu ni, insya-Allah. Dan alhamdulillah kita dah melepasi salah satu daripada siri ibadah. Sebelum ni kita sambut Hari Raya Aidil Adha, dan sebelum daripada kita sambut Hari Raya Aidil Adha ni, kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala peluang untuk melakukan ibadah. Dan kita pun dah masuk bulan terakhir bagi kalender Hijri kita, dan Allah Taala akan buka sekali lagi peluang pada bulan Muharram. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segala amal ibadah, terutamanya orang yang melakukan korban, ibadah korban, dan orang yang melakukan ibadah haji, supaya Allah Taala terima segala amal kebaikan, amal soleh yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala. Dan bila sebut tentang kelebihan orang yang melakukan haji, saya teringat satu hadis yang menyebutkan kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Allah Ta'ala nak beri kepada dia pahala seperti orang melakukan haji. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili ni seorang sahabat Nabi yang nama asal dia Suda bin Ajlan. Nama asal dia mari daripada kabilah Bahilah ataupun Bahiliyah. Sebab tu dia digelar dengan Abu Umamah Al-Bahili. Kabilah Bahilah ataupun Bahiliyah ni, kita boleh kategorikan kabilah yang cannibal sifat dia. Makan cannibal juga, masuk grup cannibal. Dia akan buat upacara. Kaum Bahili ni dia duduk dekat dengan kota Taif, dekat dengan Mekah. Dan Suda bin Ajlan ni daripada grup tu. Dan setiap hari puak-puak ni dia akan sembah matahari. Kaum Bahili, dia sembah matahari, dia sembelih buta, dan dia sembelih kambing ke apa benda, dan dia akan ambil darah sembelihan tu, sembelihan kerana berhala lah, kerana bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan pakat minum ramai-ramai puak-puak. Kita kira cannibal juga, lebih kurang. Okay. Dan lepas daripada dia buat upacara lagu tu, dia akan masuk upacara seterusnya, iaitu upacara mengutuk Nabi Muhammad lepas pada tu. Sebab pada masa tu ketua kabilah dia tentang wujudnya seorang lelaki di Mekah yang mengaku dia ni utusan Tuhan dan mengaku turun wahyu. Cuma orang sudah mari beri berita salah faham pada kabilah. Orang beri berita kepada kabilah ni bahawasanya Muhammad tu orang yang jahat, orang yang tak molek pun. Jadi puak-puak dia selepas daripada buat upacara tiap-tiap kali naik matahari, dia akan kutuk Nabi Muhammad. Cuma Abu Umamah Al-Bahili ataupun nama betul dia, nama asal sebelum dia masuk Islam, iaitu Suda bin Ajlan ni, dia mari terfikir dalam hati dia, sebab dia golongan muda. Dia kata yang duk kutuk sangat Nabi Muhammad ni, kita puak-puak kita tak pernah keluar lagi daripada klaim kita ataupun daripada kelompok kita. Cuma kita dengar orang kata Muhammad ni jahat. Jadi dia terdetik, dia nak pergi dengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada dia, hidayah, dan dia masuk Islam. Dan dia balik ke kampung dia, dia sampaikan, dia beri pencerahan daripada silap faham yang berlaku, menyebabkan sebahagian besar kaum Bahilah masuk Islam ataupun Bahili masuk Islam. Sebab puak-puak ni dia kira otak dia khaliyuz zihn, akal dia tu akal yang tak ada maklumat, jadi senang nak bercakap. Dia panggil silap faham yang masih peringkat awal, mudah, jadi senang. Nabi ajar, Nabi Islamkan dia pagi, dia balik kampung dia, dia Islamkan hampir sebahagian besar kabilah dia pada waktu tak. Mudah je Nabi ajar dia. Kalau kita Islamkan mu'alaf, nak boleh ke dia balik keluarga dia, nak royak Islam, ambil masa pula. Kena usuh ni dah mati dulu, dah Islam ke orang, susah. Tapi Nabi ajar mudah kepada dia, dan dia balik kampung dia, dia boleh Islamkan. Dia diriwayat satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Man ghada ila al-masjid
la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimuhu kana lahu ka ajrin hajitan hajatahu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah sebut, man ghada ilal masjid, sesiapa yang pergi ke masjid semata-mata untuk mempelajari perkara kebaikan. Mari ke masjid walaupun tak tahu ada kuliah, tapi dia mari ke masjid tu dia niat nak ambil kebaikan ataupun nak belajar kebaikan. Au yu'allimahu, ataupun dia mengajarkan kebaikan pada orang. Maka kana lahu ajrun ka ajri hajitamatin hajatahu. Bahala baginya ialah seperti mana pahala orang yang mengerjakan haji sempurna amalan haji. Kita nak buat haji mungkin sebahagian besarnya, sebahagiannya tak mampu. Tapi bila kita mari majlis ilmu ini dengan ikhlas, kita nak kebaikan, maka Allah Ta'ala akan beri kepada. Dan haji yang Nabi sebut, pengamalan dia semua komplit lah ke, semua ikut sunnah lah ke. Sebab belum tentu pergi haji ni habis duit hak buat tu betul lah ke ikut sunnah. Ada ikut orang je, dah ikut sunnah, kusuk-kusuk kok, tapi dah tahu benda. Tapi Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut bahawa siapa yang masuk majlis ilmu dengan niat masuk majlis ilmu yang betul, nak kepada kebaikan, Allah Ta'ala beri kepada dia ni kelebihan pahala seperti mana mengerjakan haji. Tapi tak boleh mengelak, tak payah pergi haji, molek dah mari pakai buah ni, tak boleh buah ni. Orang tanya dah, tak pergi je, dah ajar kita main ngaji-ngaji gitu, dah kelebihan sama pergi ngaji. Sebab benda ni pernah berlaku di kalangan sahabat. Bacaan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Hadis tu Nabi sebut kelebihan orang yang sebut 3 kali. Bacaan tu Nabi kata seperti mana orang tu telah memerdekakan 4 orang waladun Ismail, iaitu 4 orang Bani Adam. Maka kawan ini dia ada langgar kafarah supoh dia langgar. Orang ni kena memerdekakan hamba. Dia pergi jumpa Nabi dah mengata kelebihan memerdekakan hamba, baca ni aku baca ni dah ada yang merdeka hamba. Yang main buah tu dah jadi. Waktu dia panggil fadilat saja. Fadilat yang menyamai perbuatan tu. Bukan kata bila buat sama macam orang buat, tak, cuma dia punya balasan pahala dia tu sama tinggi. Tapi waktu benda sunat. Jadi benda tu kita kena beza. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi bab yang ke-7, iaitu bab Al-Quran. Bab yang ke-6 kita dah bahas tentang iman. Yang mana kita tahu bahawasanya dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia mesti iman yang jitu, yang selamat daripada 4 penyakit. Orang tu dia nak tahu iman dia betul ke tak, dia mesti selamat daripada 4 penyakit. Seperti mana yang disebut oleh para ulama dan juga para ashabul hadis, para ulama salaf. Antaranya As-Sabuni, bukan Syekh Ali As-Sabuni hak hidup ni, As-Sabuni hak kurung ke-500 Hijrah. Dia ada tulis kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Dia kata iman mesti selamat daripada 4 penyakit lah. Tahrif, iaitu menyelewengkan lafaz sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kena terima Allah Subhanahu Wa Taala sifat-sifat yang diberitahu ni sesuai seperti mana dalam wahyu sebut. Siapa-siapa melakukan tahrif, menyelewengkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kok hakiki dia tukar lagu lain apa-apa semua, maka iman dia problem. Tahrif. Yang kedua, ta'til. Ta'til ni menafikan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya royak Allah Ta'ala royak dalam Al-Quran, dia ni ada tangan. Kita kata dok tangan tu maksud dia lagu lain. Tu dia panggil ta'til. Nafi tu menukar perkataan tu. Kalau yang tadi seleweng maknanya guna perkataan tu tapi seleweng lagi. Dia kata dok maksud dia lagu ni ataupun takwil ni. Yang kedua ta'til. Yang ketiga dia panggil takyif, ataupun menyebut Allah Subhanahu Wa Taala ni sama macam makhluk. Duduk macam mana kita duduk atas kursi semua tu dia panggil takyif. Hak tu pun menyebabkan orang tu iman dia tidak jelas. Penyakit ketiga. Dan penyakit yang keempat ialah tamthil, iaitu menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Contohnya tangan Allah boleh ada kuku semua. Orang yang beriman lagu tu dia problem. Orang yang ada masalah
tahrif, lepas tu ta'til, lepas tu takyif, lepas tu tamthil ataupun tajsim. Yang keempat ni, kalau yang ada 4 problem ni, iman dia tidak lurus lagi. Iman dia tidak betul. Iman ni seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab. Surah Ali Imran. Allah Ta'ala kata warasikhuna fil ilmi. Dan orang-orang yang rasikh, orang-orang yang rasikh ni apabila oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitab Tafsir At-Tabari, dia kata ar-rasikh bermakna al-thubut, orang yang mensabitkan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dia ada wajah, cukup ada wajah, cukup ada muka. Muka dia macam muka manusia ke? Tak. Dia ada wajah, berarti setakat tu, tak tambah. Tu yang paling selamat sekali. Kok yang mari selepas daripada tu, kok yang nak mentakwilkan apa semua, bukan kata salah, tapi dia membuka pintu-pintu kecelaruan. Kok yang paling selamat sekali ialah berpegang pada asal, iaitu menthabitkan semua sekali sifat Allah tanpa tambah, tanpa kurang. Itu secara umum mudah. Allah Ta'ala kata ada wajah, cukup berhenti setakat tu. Dan ayah timbulkan persoalan seterusnya. Dan wajah mesti ada mata, mesti ada hidung. Jangan timbul soalan tu. Surah Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak sama dengan apa benda pun daripada jenis makhluk. Cukup lah. Dia kata dia ada wajah, tapi wajah dia tak sama dengan makhluk. Okey, berhenti, full stop. Situ saja. Itu akidah yang paling selamat sekali. Itu akidah yang paling selamat sekali. Itu daripada Kitabul Iman yang dah kita baca. Dan hari ini kita nak masuk tentang bab yang ke-7, iaitu Al-Quran. Wal-Quranu kalamullah azza wa jalla min ladunhu. Wal-Quranu kalamullah azza wa jalla wa min ladunhu wa laysa bimakhluqin fayabi. Al-Quran ialah kalamullah azza wa jalla, daripada sisinya dan bukan makhluk yang akan musnah. Pendek saja matan bahagian bab ke-7 ni, iaitu bab Al-Quran. Yang mana dia nak beritahu sini, Al-Imam Al-Muzani nak beritahu sini, dia kata Al-Quran ialah kalamullah azza wa jalla. Itu kalam dia. Seperti mana dia pernah berkata-kata kepada Musa dalam surah Taha ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Gitu juga yang disifatkan dengan Al-Quran. Kalam dia, kalam huruf. Asalnya tak ada. Sebab apa soalan tu? Kalam yang telah mendahulukan, orang yang telah mendahulukan, maka marilah ayat Allah dengan akar dia juga lagu-lagu. Sebab dia, sebab syaitan akan masalah ni. Dia kaedah syaitan. Kalau boleh jangan beri jelas. Quran sebut dalam surah Taha ayat, dalam surah Taha Allah Taala bercakap, dengar suara Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar dengan kawan kita ada suara umum gitu. Tiba-tiba mari golongan dia tidak ada sifat berkata-kata. Benda ni kalau kita tengok menafikan sifat Allah, penyakit menafikan bermula pada zaman-zaman kurun 400, kurun bermula pada zaman Rasulullah. Kita buka Quran surah Hud ayat yang ke-5 tentang bagaimana Allah Ta'ala ni sempurna ilmu. Sebab kalau kita ke-5 surah Hud, Allah Ta'ala menafikan golongan musyrikin Mekah pada masa itu. Musyrikin masa itu
Dia percaya bahawasanya kita ni doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta dengan suara, sebab Allah Taala ni tak berapa dengar. Dia mari. Dia percaya gitu. Dia ngaji mana? Dia ngaji dengan buku-buku ahli kitab. Dia ngaji dengan Yahudi dan Nasrani. Sebab Yahudi dan Nasrani zaman Nabi Musa pernah buat halal dalam ibadah. Kita pernah dengar cerita iaitu orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kerja bahagian dunia hari Sabtu. Akhirnya tapi dia buat halal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mula kerja. Akhirnya dia tengok hari Sabtu tu lah ikan banyak sebab buat kerja ke laut belaka, duduk tepi Palestin, kawasan tu lah, kawasan pantai. Dia tengok ikan banyak, dia kata, dah jadi Allah tak ada lagu ni. Asal hari Sabtu ikan timbul. Ikan ada. Kena mikir lagu mana nak ikat ikan hari Sabtu. Tapi jangan we nampak turun laut. Oh, bijak buat dia. Imam Bukhari dia bubuh kitab Sahih Bukhari dia badah fil ibadah, melakukan halal dalam ibadah. Halal dalam ibadah. Lagu mana pokok Bani Israel ni petang Jumaat tu ya kita jari awal-awal. Petang Jumaat tahan jari itu menyebabkan belok pintu keluar ikan. Ikan akan masuk, ikan nak keluar balik tak boleh. Akhirnya petang hari Sabtu siang start daripada pagi sampai ke tengah hari tu, memang tak nampak seorang pergi main tengah hari tu. Tak ada seorang kita buat jalan. Petang Sabtu tu dia ditutup, belok habis dua-dua. Jangan keluar. Jadi ikan duduk kepung tengah. Dia kerja kita pergi tutup itu je. Dia kata gitu. Musa. Tapi Allah Ta'ala kata itu sikit pun. Jangan cara sikit hari ni. Dia kata dok kita pasang hari Jumaat. Hari Sabtu tu nak kemas-kemas sampai esok senang nak turun ke laut. Dia cakap gitu. Oh, dia ngaji dengan buat-buat ni. Musyrikin Mekah dia ngaji dengan buat-buat. Macam sebahagian orang kita juga, bila mana bulan puasa, dia nak bersetubuh dengan isteri dia, dia pergi buka puasa dulu. Batal puasa tak kena dah. Kafarah puasa 2 bulan, tu dia panggil halal juga. Dan perbuatan tu berdosa besar. Dia kata nak bersetubuh tanya puasa, kena kafarah puasa 2 bulan. Jadi kita buka bahan nasi dulu siap-siap, lepas tu baru. Malah cakap banyak apa gini dia kata. Jadi tak kena kafarah nanti. Tak kena kafarah. Ni dia panggil halal dalam ibadah. Dalam surah Hud Allah Taala cerita golongan musyrikin, dia kata kita nak minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni kena minta dengan suara kuat sebab Tuhan tak apa dengar. Jadi nak buat maksiat pun duduklah selimut, Tuhan tak nampak ke? Oh, dia mikir lagu tu. Benda ni ada dalam surah Hud ayat yang ke-5. Ni benda-benda ni penyakit-penyakit dalam bab mengisbatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengurangkan sifat Allah. Selepas daripada tu dia akan mari yang kata golongan Jahmiyah yang kata kalamullah ni Allah Taala tidak kata-kata mengurangi sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia jadi isu Quran, kalamullah ataupun makhluk ni satu isu yang besar sebab dia mari orang kata dia tempat titik pertemuan tu start daripada situ. Perangai syaitan. Syaitan masuk dalam kepala otak orang-orang dia ni. Allah Taala ni ada sifat kekurangan ataupun cari halal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada tu, dalam isu Quran juga, isu ni lah ataupun bab ni lah yang menjadi sebab utama Imam Al-Muzani nak tulis kitab Syarhus Sunnah. Sebab dia telah dituduh golongan yang mengatakan Quran tu makhluk. Sebab dia ambil pendirian, dia tak mahu cakap datang ni. Imam Ahmad ambil pendirian untuk mempertahankan kebenaran, menjelaskan kebenaran walaupun Imam Ahmad kena teruk. Imam Ahmad dia kata kepada Khalifah Ma'mun bahawasanya dia menafikan Quran tu makhluk dan dia tetap kata Quran ni kalam Allah. Sehingga dia ditangkap dan dipukul di tengah kota Baghdad. Tok guru dia Imam Syafi'i dia guna tauriyah halal. Imam Syafi'i dia guna tauriyah. Dia kata dok macam saya sebut sebelum ni lah. Bila orang mai tanya dia Quran ni makhluk ke tak, maka pun dia pun sebut Injil, Zabur, Taurat, Quran ni semua ni makhluk laka. Semua ni makhluk laka. Dia panggil tauriyah. Hello cakap hello. Macam mana kita pernah dengar cerita Ashabul Ukhdud. Cerita Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj, bila mana budak yang Allah Taala nak tolong, nak zahirkan agama melalui budak tu,
Dia pergi mengaji dengan rahib dan dia mengaji dengan ahli sihir. Akhirnya bila dia syok mengaji dengan rahib, dia lewat pergi belajar dengan ahli sihir. Dan bila dia lewat pergi belajar dengan ahli sihir lepas dia lambat, dia balik rumah, dia kena katok dia ayah dia pula. Jadi tanya rahib, lagu mana nak buat ni? Biar aku tak kena katok. Maka rahib dia pun ajar lagu ni. Sekiranya mu sapa lambat ke tempat ahli sihir tu, mu royak ayah aku tak wi aku keluar awak. Jadi ahli sihir dah nak kata benda, hak penjaga le ni sekolah pun tak boleh buat lebih kurang. Kalau penjaga kata tak wi lah. Okey dak nak buat nem dia. Akhirnya ahli sihir tu dak katok ni. Dan bila dia buat gitu, dia lambat balik rumah. Ayah dia pun tanya sebab apa lambat balik. Maka rahib dia pun ajar pada dia, mu royak ahli sihir lepas lambat. Dia panggil cakap hello. Padahal dia pergi mengaji dengan rahib. Dia pergi mengaji dengan rahib. Imam Syafi'i dia guna kaedah tu, tauriah dia kata. Maka orang mai tanya dia, mu ni golongan yang kata Quran makhluk ke ataupun golongan yang kata Quran ni kalamullah? Maka Imam Syafi'i pun jawab, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil semua ni makhluk dah. Semua ni sini isyarat pada jari dia. Jari dia memang makhluk lah. Cuma dia cakap tak jelas gitu. Cakap tak jelas. Menyebabkan puak-puak yang jadi tali baru raja ni, hak yang ada apa cerdik ke, dia memang tak mengaji pun. SP ni memang bukan mengaji ingat. Dia tengok dia gang kita kok pakai ya tu lah. Pakai ya tu. Tapi Imam Ahmad dak. Imam Al-Muzani, anak murid Imam Syafi'i, tak mau cakap. Orang tanya dia diam. Sehingga menyebabkan orang berasa dia ni geng-geng kerajaan sebab dia tak kena benda dia. Tak kena igak, tauliah pun tak kena tarik, nyak tak ada masalah. Orang ingat dia geng kerajaan. Berita tu tersebar di Tarablus, di Tripoli. Sekarang ni Tarablus tu namanya Tripoli, ibu negara Libya. Orang-orang anak-anak murid dia ataupun pengaruh mazhab ataupun nama besar dia tu, orang-orang dah jadikan dia idola. Orang pun kata ni puak-puak ni Al-Muzani ni dah jadi golongan yang kata Quran ni makhluk. Sehingga orang ni atur surat dan dia tulis syarh sunnah. Imam Ahmad memang dia lawan keras. Imam Ahmad dia lawan sehingga dia kena teruk. Tapi Allah Ta'ala muliakan dia. Macam saya pernah cerita sebelum-sebelum ni, Allah Ta'ala muliakan dia dengan Allah Ta'ala perlihatkan kepada kita sirah hidup dia, seperti mana yang ditulis oleh para ulama seperti Siyar A'lam An-Nubala oleh Al-Imam Al-Zahabi. Cerita hari wafatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal wafat tahun 241. Hari kewafatan dia tu menyaksikan sejuta orang solat jenazah. Zaman tu tak ada liputan TV benda apa pun. Tahun 300 Hijrah, sejuta orang. Orang start solat jenazah dia daripada subuh sampai ke asar. Kau bahagian puang pula dekat dengan 600,000 orang solat jenazah dia. Orang ambil semayang daripada solat subuh sampai asar, sehingga terpaksa tentera betulkan barisan untuk solat jenazah. Tapi tentera tu juga orang katok dia dulu. Tentera tu juga bersama dengan makmum dulu. Naik al-wasiq billah, dia jadi ikut al-wasiq billah lah. Biasalah tentera dia tak tahu pun, dia ikut arahan je. Okey. Terpaksa betulkan barisan. Allah Ta'ala muliakan dia. Kita nak tengok Allah Ta'ala muliakan seseorang tu, tengok hari dia mati. Sebab hari dia mati tu ialah hari orang mendoakan kebaikan bagi dia. Maka Allah Ta'ala muliakan dengan sejuta orang. Kita boleh banyak sejuta orang di zaman tahun 300 Hijrah, sejuta orang. Ada orang rekod sejarah tu, sejuta orang, dan dia berada atas kebenaran. Okay. Al-Quran ialah kalamullah Azza wa Jalla, wa min ladunhu wa laysa bimakhluqin. Dari sisinya dan bukan makhluk, fayabid, dan bukan makhluk yang akan musnah. Dan Al-Quran tu dia akan kekal. Al-Quran dia akan kekal, sehinggalah kalau kita tengok dalam satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Nabi sebut wa yasra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Allah Ta'ala telah berjanji dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran. Kalau orang mengaji bahasa Arab, dia akan tengok bagaimana Allah Ta'ala guna perkataan dalam ni. Inna nahnu nazzalna. Dhamir mutakallim tu, dhamir mutakallim ni kata ganti nama yang berapa dah ingat dah bahasa Melayu. Yang pertama kata ganti nama pertama, maknanya orang yang bercakap. Dhamir mutakallim, orang yang bercakap. 3 dhamir mutakallim. 3 dhamir mutakallim Allah Ta'ala guna. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Kami yang menurunkan Al-Quran yang bersifat al-dhikra, iaitu peringatan. Dan kami yang akan menjaga Quran daripada penyelewengan. Dan Quran akan dijaga sampai pada satu keadaan kami akan angkat balik Quran. Seperti mana Nabi sebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah, wa yasra ala kitabillah fi lailah. Di akhir zaman sebelum berlaku kiamat, Al-Quran akan diangkat semula ke langit dan tidak akan tinggal satu ayat pun di muka bumi ini, sama ada yang tertulis ataupun yang terhafaz. Semuanya tak ada. Dalam dada-dada penghafal Al-Quran pun tak ada. Allah Ta'ala jaga kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala jaga Al-Quran itu sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Orang mengaji bahasa Arab dia tahu. 3 dhamir mutakallim sini menunjukkan bahawasanya takkid yang paling tinggi sekali. Kalau orang yang orang kata dia fana tu mengaji bahasa Arab, baca ayat ni sik rapat dinding orang kan. Sik rapat dinding. Sik ni orang isap rokok tu, ya sik tu orang tu sedap. Orang isap rokok. Orang baca Quran ni bila jumpa ayat tu dia akan sik rapat dinding. Sebab dia orang kata dia masyuk terus, orang kata fana tu dengan ayat. Sebab susunan bahasa Al-Quran tu sedap. Okay? Orang-orang yang minat benda ni dia nampak benda tu. Dan Allah Ta'ala akan angkat Quran tu satu masa lagi sebagai satu kemuliaan. Dan kita boleh tengok sebahagian besar para ulama ambil perhatian dalam bab memuliakan Quran. Antaranya Imam An-Nawawi ada tulis kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Yang hari ni saya rasa Laga Biru dah terjemah. Laga Biru terjemah. Tu saya tengok terjemahan yang terbaik lah. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dalam kitab tu jugalah Imam Nawawi sebut pendapat dia berpendapat bahawasanya bismillah kuat tu bukan satu pendapat yang kuat, yang rajih, tapi orang Melayu kita tak mengaji tu royak balah ni. Saya baru tim masjid ni, saya tengok jawatan mufti negeri Pahang ada bubuh buat benda tu yang dilarang sebut sebagai bid'ah dalalah. Dia ada beberapa amalan antaranya menjaharkan bismillah. Tak boleh kata menjaharkan bismillah tu bid'ah. Tak ada seorang kata bid'ah. Orang kata benda tu khilaf. Tapi jadi mufti juga nak buat kan. Lah ni orang tengok boleh takut pula. Tapi nak royak gitulah. Manusia ni kalau dia ada dasar taksub dia, benda hak yang biasa je tapi jadi tak biasa gitu. Jadi luar biasa. Dan Al-Quran Allah Ta'ala janjikan orang-orang yang bersama dengan Al-Quran. Allah Ta'ala Nabi sebut ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang bersama dengan Al-Quran ni dia akan hidup bersama dengan as-safarah al-kiram al-bararah, iaitu para malaikat. Al-mahiru bil-Quran, orang yang mahir baca Quran, dia akan bersama dengan as-safarah al-kiram al-bararah. Al-Quran kitab yang sangat menarik sebab Allah Ta'ala sebut Al-Quran ni sifat dia uhkimat dan juga sifat dia fussil. Uhkimat maksudnya dia perkataan Quran disusun rapi. Uhkimat ni susunan Al-Quran tu mudah untuk dihafaz. Tidak ada kitab atas muka dunia ni yang orang boleh hafal dalam keadaan tak faham makna. Sebahagian besar manusia boleh hafal dalam keadaan tak faham makna, melainkan Quran. Surat khabar utusan susah nak ngapa faham makna, tapi salah kamu. Tapi Quran Allah Ta'ala jadikan kita boleh hafal walaupun tak faham makna. Dan kita tak boleh tetapkan statistik sebenar orang ngapa Quran atas muka dunia, sebab benda tu bertambah setiap tahun. Akan ada orang ngapa Quran, setiap tahun akan ada orang ngapa Quran. Tidak ada kitab samawi yang dimuliakan sebegitu rupa. Kitab samawi lain tidak ada orang yang boleh hafal. Maknanya ada orang hafal, tapi nak hafal seramai Quran tak mungkin. Quran lebih hebat daripada itu. Kitab samawi. Okay? Itu antara kemuliaan Allah Ta'ala beri kepada Al-Quran, yang menjadi orang kata dia teman kepada kita. Orang yang duduk bila kita duduk dalam kubur, dia menjadi teman kita. Dan Nabi sebut orang yang membaca Az-Zahrawain, iaitu surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran, bila mana dia berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar, dua surah ni akan menjadi naum dia, ghayayatan atau ghamamatan. Dalam hadis riwayat Bukhari daripada Ibnu Abbas, kata apa, dua surah yang kita baca tu dia akan menjadi naungan kita bila kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian riwayat sebut dia membentuk sekumpulan burung yang akan menaungi kita daripada panas. Dan Nabi sebut kelebihan dua surah ni ialah wala yastati'ul batalah. Dua surah ni tidak akan mampu dikalahkan oleh mana-mana ahli sihir di muka dunia.
cukup orang yang mengamalkan 2 surah ni, Allah Ta'ala akan beri dia keselamatan yang besar daripada ilmu-ilmu sihir, benda gini. Allah Ta'ala akan benteng dia. Tu baru 2 surah. Apatah lagi 6,326 ayat yang ada dalam Al-Quran tu sendiri. Okay, itu secara umum tentang Al-Quran. Dan kalau kita tengok isu Al-Quran ni makhluk, dia begini, dia ada dua pandangan. Imam Bukhari dia ahli hadis, tapi dia berpandangan, kalau kita tengok antara sebab dia balah dengan tok guru dia dia balah dengan tok guru dia, sebab tok guru dia kata dia sebut Al-Quran ni makhluk. Orang mari tanya Imam Bukhari mula-mula dia balik mengaji, habis saja dia belajar, dia siap buat kitab Bukhari, kitab sahih dia tu, orang mari dengar dia. Orang mari dengar kuliah dia sampai ke atas bumbung rumah dia. Ramai orang mari dengar dia. Orang buat sambutan dia 80 km sambutan. Makna katanya orang yang mari sambut dia nak balik 80 km. Orang tahu dia balik daripada Madinah, daripada Haramain, buat sambutan tu 80 km. Makna kata kalau zaman kita ni habis banner, muka, poster tu big-big. Dan Imam Az-Zahabi sebut tidak ada pemimpin atas muka dunia yang disambut sebegitu rupa. Tak ada. Sampai ke zaman kita pun habis-habis panjang 2 km je. Tak ada orang sambut daripada Terengganu nak mari Pahang daripada Terengganu, jarang. Sampai 100 km orang bubuh banner dia ada. Tapi Imam Bukhari Allah Ta'ala mulia. Masuk dia pergi kuliah, mari seorang tanya soalan pada dia, "Ya Imam Bukhari, ya Imam, pendapatmu Quran ni makhluk ke tak?" Maka Imam Bukhari kata, Al-Quran yang dilafazkan, suara lafaz daripada Quran tu makhluk. Macam kita baca bunyi suara Bismillahirrahmanirrahim, tu makhluk lah. Tapi Quran kalamullah. Quran tu kalamullah, suara membaca tu makhluk. Jawab gitu tu jadi pening. Tak tahu game belah mana. Jadi pening kejap. Ni Mu'tazilah ke lagu mana dah. Bukan senyap gitu dah. Sebab Imam Bukhari jawapan itu. Tapi kalangan ahli hadis tak suka jawapan lagu tu. Paling baik jangan cakap bahagian tu. Royak saja Quran tu kalamullah. Senyap gitu. Ini yang menjadi sebab Imam Ahmad sendiri balas dengan saing baik dia Imam Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in berpegang dengan pendapat macam Bukhari. Sebab dia cari jalan selamat. Nak cari jalan selamat tu. Tak mahu kena tekanan daripada pemerintah apa semua. Tapi yang umumnya Al-Quran tu kalamullah. Kita pun tak boleh mikir, sebab kita di zaman kita ni, semua kita ni sudah faham Quran tu kalamullah. Kita tak hidup di zaman tu. Sebab zaman tu dia punya cara latar fikir masyarakat berbeza dengan zaman kita. Tu secara umum bab Quran. Seterusnya kita masuk bab yang ke-8 pula, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatullahi wa qudratillah wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqat daimatun azaliyatun wa laysat bimuhdatsatin fakabidu wa la kana rabbuna naqisan fayazid. Jallat sifatuhu an shubahi aw shabahi sifatil makhluqin wa qasrat anhu fitanul wasifin. Qaribun bil ijabah 'inda as-su'al, ba'idun bit ta'azzuzi, la yanalu 'alin 'ala 'arshihi, ba'idun min khalqi, mawjudun wa laysa bima'dumin wala bimafqudi. Kalimat-kalimat Allah dan kudrah kekuasaan Allah, sifat-sifatnya kesemuanya maha sempurna, bukan makhluk-makhluk yang sentiasa kekal, bukan makhluk-makhluk dan sentiasa kekal lagi azali, bukannya muhdatsat, baharu dan lenyap, dan bukanlah Tuhan kita itu bersifat dengan sifat yang kurang kemudian dia bertambah. Maha agung sifat-sifatnya daripada menyerupai sifat-sifat makhluk, dan kebijaksanaan makhluk terhad untuk menyifatkannya mencapai hakikatnya. Dia dekat dengan menyahut permintaan hambanya, jauh dengan kemuliaannya dan tidak mungkin dicapai, tinggi di atas arasnya, terpisah daripada makhluknya. Dia wujud dan bukan dia wujud, bukannya tidak wujud, dan dia tidak hilang. Sifat-sifat Allah. Pertama sekali kita kena ubah dalam kepala kita, bila nak bercakap dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita kata sifat Allah ialah sifat yang bersifat tauqifiyah. Sifat-sifat Allah ni dia punya jenis dia, kategori dia tauqifiyah. Tauqif ni maksudnya dia, tauqif ni benda yang berhenti daripada wahyu. Wahyu ayat gitu, kita berhenti situ, kita tak tambah banyak. Tauqifiyah. Dia selagi dia panggil taufiqiyah. Oh, dia nak dekat-dekat belaka dulu.
Yang pertama dia panggil tauqif. Tauqif ni maksud dia daripada wahyu. Taufik ni dipanggil ilham ataupun kecerdikan akal manusia. Taufik dia panggil. Macam kita duk sebut taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa. Taufik tu maksud dia Allah Taala beri kefahaman pada makhluk. Tauqif ni wahyu yang mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh dicerna dengan akal kadang-kadang. Dia panggil sifat wahyu ni kadang-kadang dia selari dengan akal. Tapi memang wahyu ni dia selari dengan akal. Cuma ada beberapa bab dalam wahyu iaitu Al-Quran dan juga sunnah ni, dia ada bab dia panggil kita tak nak cerna dengan akal. Cuma kita dengar dan kita taat gitu. Allah Ta'ala ni sifat dia tauqif. Bukan sifat yang kita boleh reka sendiri dah. Sifat Allah Ta'ala seperti mana yang dia sebut dalam kalam dia iaitu Al-Quran. Seperti mana yang dia wahyukan kepada Rasulullah ataupun yang dia beri kepada Rasulullah. Hak itulah yang kita beriman. Dia panggil tauqifiyah. Dan selain daripada tu, sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni pun dia ada dua jenis. Yang pertama jenis orang kata dia keseluruhan sifat Allah ni dia tauqif, iaitu mari pada wahyu. Bawah pada tu dipanggil sifat zatiyah dengan sifat fi'liyah. Zat Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, yang kedua sifat fi'il ataupun perbuatan Allah. Zat ni benda Allah Taala ada wajah. Allah Ta'ala kata dia ada dua mata. Allah Ta'ala kata dia mendengar. Allah Ta'ala kata dia ada sak, dia ada betih apa-apa semua. Allah Ta'ala kata dia ada kaki. Allah Ta'ala kata dia ada jari apa-apa semua tu dia panggil sifat zatiyah. Sifat yang nak sama dengan makhluk. Dia kata dia ada wajah, dia kata dia ada kaki, dia kata dia ada betih, dia kata dia ada jari apa-apa semua gitu. Lebih kurang nak sama macam makhluk juga. Tapi tak sama pun. Sebab ayat tu telah dinafikan. Seperti mana dalam surah Asy-Syura iaitu laisa kamitslihi syai'. Yang kedua sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ni apa benda? Perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya sini saya buat mari beberapa hadis. Sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kalau kita tengok antara sifat fi'liyah Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah Taala ni dia bersifat dengan sifat mahabbah iaitu mencintai. Dia ada satu sifat dia iaitu mencintai. Suka kepada hamba, sayang pada hamba dia. Itu dipanggil sifat fi'liyah, bukan sifat zatiyah. Seperti mana yang ada dalam surah Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Tiup atas muka 3 kali boleh orang puan. Ayat ngasih. Bahagian orang salah guna ayat ni lah. Tapi bukan kerana benda tu. Allah Ta'ala nak turun ayat ni kata ayat ni nak ayat Allah Ta'ala ada sifat mahabbah. Tapi silap guna jadi buat ayat pengasih. Tak boleh pun. Kawan tu duk buat juga memang tak boleh pun. Kadang-kadang boleh. Gitulah. Mana kata syaitan dia akan mempermainkan kita. Cuma ayat ni nak ayat Allah Ta'ala dia bersifat dengan sifat mahabbah. Sifat sayang pada hamba dia yang ikut Rasul dia. Siapa-siapa yang ikut Rasul dia, iaitu yang ikut Nabi Muhammad, yang sayang pada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala akan sayang pada dia. Sifat sayang tu dia panggil sifat fi'liyah. Macam sifat zatiyah ni ialah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Macam kita dah baca sebelum ni, usjud lima khalaqtu biyadayya. Sujudlah wahai sekalian malaikat dengan makhluk yang telah aku cipta dengan 2 tangan. 2 tangan tu sifat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara umum. Selain daripada tu, Allah Ta'ala juga kena sebut dia ni ada sifat maghfirah, sifat suka mengampunkan. Allah Ta'ala innallaha ghafurur rahim. Ghafur, pengampun tu ialah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah, dia mengampunkan. Kemudian Allah Ta'ala juga sebut dia ni dalam hadis sebut Allah Ta'ala ni dia ada sifat al-farah, iaitu Allah Ta'ala ada sifat gembira, suka. Mahabbah lain sayang, gembira ni suka tengok hamba dia. Macam mana hadis Nabi sebut, Allah Ta'ala suka tengok hamba dia yang datang mengerjakan haji dalam keadaan sya'san ghubra, iaitu dalam keadaan kusut masai, sungguh nak mari beribadah kepada Allah Ta'ala suka tengok. Allah Ta'ala juga pernah mensifatkan diri dia ni sebagai ad-dahik, iaitu Allah Ta'ala ada sifat dengan sifat ketawa. Tapi ketawa yang tak sama dengan kita. Ni yang jadi tempat pertembungan di antara kita dengan aliran-aliran lain, Sunnah dengan aliran-aliran lain. Seperti mana Jahmiyah, seperti mana Mu'tazilah.
Jahmiyah kata ketawa Allah Subhanahu Wa Taala ni mesti ada gigi, mesti kena ada bibir, mulut. Dia takwil sendiri, tak ada orang mari. Dia takwil dia sendiri. Takwilan dia sendiri buka. Dan Allah Taala juga dia ada sifat malu dia. Seperti mana Nabi sebutlah hadis, Allah Taala malu mana-mana hamba yang minta kepada dia satu-satu permintaan dan Allah Taala tak balas permintaan tu. Allah Taala mesti akan dengar, mesti akan ambil syakna tentang apa yang dia minta. Tu dia panggil sifat-sifat fi'liyah. Selain itu Allah Ta'ala juga sebut dia ada sifat al-ajab, iaitu sifat takjub, iaitu terkejut dengan perbuatan hamba. Bukan terkejut dengan keadaan tak tahu. Macam kita terkejut sebab tak tahu, cerdik anak aku punya. Selama ni ingat tak tahu pun. Tu takjub kita, takjub didahului dengan jahil. Takjub Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak didahului dengan jahil. Allah Ta'ala dia alim, bahkan dia khabir, bahkan dia maha mengetahui. Cuma dia ada sifat takjub. Macam mana dalam Quran sebut bagaimana Allah Ta'ala pernah wahyukan kepada Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Soalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu bukan macam kita tanya orang, jalan nak pergi surah ni kat mana? Kita tanya tu sebab kita tak tahu. Allah Ta'ala dia tanya tu bukan dia tak tahu apa di tangan Nabi Musa. Dia maha mengetahui. Cuma ada maksud lain yang dia nak royak. Para ulama sebut maksud dia lah untuk syaddul intibah, untuk Nabi Musa ambil perhatian. Tongkat yang ada tangan dia tu bukan hanya untuk keruh kambing ataupun buat katok pokok kayu je. Tongkat yang ada tu ada mukjizat lain. Cuma Allah Ta'ala guna sirat ataupun kaedah tu untuk minta ataupun untuk suruh Nabi Musa ni ambil perhatian terhadap apa yang nak Allah Ta'ala beritahu selepas pada tu. Tu secara umum sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak lagi Allah Ta'ala sebut dia ada sifat al-ghadab, iaitu dia ada sifat marah, al-karahah dia ada sifat benci, as-sakhat dia ada sifat orang kata apa, kemarahan tahap tertinggi dia, macam-macam. Allah Ta'ala banyak sebut sama ada dalam Quran sendiri, hatta dalam hadis kursi pun Allah Ta'ala ada sebut. Sebelum ada tu kita juga nak tengok nota kaki nombor 60 tu, muka surat 60, muka surat 52, nota kaki nombor 60 tu. Kata Imam Abu Uthman Ismail bin Abdul Rahman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Bukan Ali As-Sabuni yang duduk di Turki sekarang ni, yang tulis kitab Rawai'ul Bayan ataupun Safwatut Tafasir. Ulama daripada Syria tu. Dia juga nama Ali As-Sabuni, tapi orang ni As-Sabuni sini ialah yang wafat tahun 499 Hijrah, yang dia tulis kitab dia Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Kitab tu dah diterjemah dah. Bahkan saya nak baca benda-benda gini pun saya akan rujuk, iaitu kitab ni Akidah yang Membawa ke Syurga, yang diterjemah oleh Ustaz Abi ni. Asalnya kitab yang ditulis oleh As-Sabuni. Kitab tu nipis ya, asal kitab tu nipis. Mungkin Abi kita baca ni boleh kita sambung ni, ni detail sikit lagi. Ni kata peringkat kedua. Syarhus Sunnah ni peringkat tamu. Nak tahu Imam Syafi'i dia punya akidah dia, anak murid dia akidah dia lagu mana. Cuma orang kata zaman kita ni ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Abdul Wahhab Al-Aqil. Dia ada tulis sebuah kitab namanya Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i. Syekh Muhammad Abdul Wahhab Al-Aqil ni mengajar dalam Masjid Nabawi ni, Insyaallah Universiti Islam Madinah. Dia ada tulis kitab dia Manhaj Aqidah. Dia ni kalau nak tahu akidah Imam Syafi'i, tanya dia, memang dia pakar akidah bahagian. Dan kitab dia memang terkenal, tesis dia ataupun tulisan dia kajian bab. Kata Imam Abu Uthman Ismail bin Abdul Rahman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, inna ashabal hadith al-mutamassikina bil kitab was sunnah hafizahullahu ahya'ahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah wa lirrasul sallallahu alaihi wasallam bil risalati wan nubuwwah ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسول صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح ونقلته العدول الثقات عنه ويثبتون له منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Maksudnya sesungguhnya ashabul hadis yang berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah. Sebab dia tulis kitab dia ni Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, nak royak akidah para ahli hadis laguan. Akidah para ahli hadis laguan. Moga Allah menjaga mereka yang masih hidup dan merahmati mereka yang sudah meninggal.
Mereka menyaksikan bagi Allah Ta'ala dengan wahdaniyah, iaitu menthabitkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni bersifat dengan sifat wahdaniyah. Wahdaniyah ni maksudnya Allah Ta'ala yang Maha Esa. Allah Ta'ala lah yang tunggal telah menciptakan alam, langit dan bumi. Allah Ta'ala juga Tuhan yang bersifat tunggal bila kita nak sembah. Saja nama yang boleh kita seru dan kita sembah, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh nama lain. Hatta nama pesuruh dia sendiri pun dia tidak reda. Hatta nama Rasul dia. Nak minta doa dengan Allah Ta'ala. Doa ni, biasanya kita ni minta doa biasanya benda. Kita minta doa biasanya 3 perkara. Doa minta Allah Ta'ala beri nikmat pada kita. Doa minta Allah Ta'ala permudahkan urusan ataupun kesulitan kita. Dan doa minta Allah Ta'ala ampun dosa kita. Biasanya manusia dia akan lari 3 benda tu. Tiap-tiap hari pun biasanya benda tu lah yang kita dapat. Kita bangun pagi, kita bangun pagi daripada tidur, kita biasanya Allah Ta'ala telah beri rahmat pada kita, iaitu telah beri nikmat pada kita. Dan biasanya dalam kehidupan kita sehari ni Allah Ta'ala akan uji tempat susah. Ada tak mu? Kita sama podi ikut lagu-lagu ada kan? Tempat temu. Dan biasanya manusia tidak akan luput daripada buat dosa. Ketiga-tiga benda ni Allah Ta'ala kata kena mitok dengan dia belaka, bukan dengan mana-mana nama lain. Tak boleh seru nama lain. Tauhid dalam melakukan ibadah. Tauhid dalam melakukan ibadah ni, dalam mintok 3 benda ni, maksudnya biasanya manusia akan mintok 3 benda tu. Macam mana kalau kita baca kitab Qawaidul Arba' oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia tulis bahawasanya, dalam kitab dia tulis bahawasanya golongan musyrikin Mekah, golongan yang telah mendakwa mereka ni ialah golongan yang Al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah ni maksud dia benda orang yang mengikut ataupun yang bawa ajaran Nabi Ibrahim AS. Dia mengaku gitu. Dia mengaku, dia kata kita buat-buat Quraisy ni orang yang beragama dengan agama Hanif, agama Nabi Ibrahim ataupun millah Ibrahimiyah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok pada zaman Nabi tu, puak-puak Mekah ni ataupun musyrikin Mekah ataupun Quraisy pada masa tu, dia hanya membesarkan syiar sahaja. Agama ataupun benda yang Nabi Ibrahim bawa, dia sudah tinggalkan. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ibadah tak ada, sebab mereka sudah menyembah berhala pada masa. Yang mereka buat hanya menjaga syiar, iaitu memuliakan Kaabah, memuliakan orang mari wajib, semua tu je yang ada. Dia kata dia ikut Nabi Ibrahim, tapi hakikatnya tak ikut Nabi Ibrahim. Macam mana yang berlaku zaman kita ni? Zaman kita pun begitu juga. Semua bawa nama ikut Nabi Muhammad belaka. Ikut Nabi belaka, tapi hak buat tak ikut Nabi belaka. Hatta dalam bab semayang tadi, tak payah bab semayang, bab ambil air semayang, sebahagian besar lari dah daripada bab yang Nabi tu. Tapi orang tanya pengikut siapa? Pengikut Muhammad. Tak ikut orang lain, bawa nama sama. Kita duk mengaku kita Muhammadiyah, padahal kita tak tahu benda Muhammadiyah pun apa. Bukan Muhammadiyah Indonesia tu. Muhammadiyah ni makna katanya aliran ataupun ajaran yang Nabi bawa. Macam mana musyrikin Mekah dia pun duk mengaku dia ni Al-Hanafiyah. Bukan Al-Hanafiyah Abu Hanifah, Al-Hanifiyah, iaitu orang yang ikut millah Ibrahimiyah. Benda yang sama. Sebab tu saya tengok benda-benda yang berlaku dalam hidup kita ni, kita akan bawa episod cerita yang sama saja. Cuma orang tu berbeza semua, setiap sama. Cerita kita cerita sama, iaitu cerita belaga di antara syirik dan juga iman. Benda tu je. Start daripada Nabi Adam sampailah kepada hari kiamat, manusia hanya akan melakonkan skrip yang sama saja. Cuma pelakon tu berbeza sama. Zaman Nabi Adam orang lain, zaman Nabi Muhammad orang lain, zaman kita orang lain pula. Tapi benda sama. Tarik tauliyah, maruh orang cakap benda betul, benda yang sama. Tidak akan lari lebih dari itu. Benda yang sama saja. Sesungguhnya ashabul hadis yang berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah, moga Allah menjaga mereka yang masih hidup dan merahmati mereka yang sudah meninggal. Mereka menyaksikan bagi Allah Ta'ala dengan wahdaniyah keesaan, dan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan risalah dan nubuwah. Nabi, kita kena letak Nabi ni pada kedudukan ar-risalah, iaitu Nabi ni orang yang menyampaikan wahyu sahaja. Situ saja kita kena bubuh. Nabi itu adalah Rasul, dan dia bukanlah wakil Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam menjalankan urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi hanyalah Rasul yang tugas dia basyiran wa nadhira, beri berita gembira, royak ancaman bagi orang yang ingkar. Tu sahaja. Tu sahaja tugas Rasul. Dan nubuwah, risalah dan nubuwah. Dan mereka mengenali Tuhan mereka Azza wa Jalla dengan sifat-sifatnya yang disebut berkenaannya oleh wahyunya dan kitab yang diturunkannya.
atau yang disaksikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada apa yang telah warid, iaitu yang telah sampai khabar-khabar sahih berkenaannya, dan yang disampaikan oleh mereka yang adil lagi terpercaya daripadanya, dan mereka menetapkan baginya apa yang telah ditetapkan oleh dirinya di dalam kitabnya dan di atas lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitulah akidah kita. Sepatutnya kita ni kena sifat seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat ke-7, Ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Orang yang rasikh, ar-rasikhuna fil ilmi, Allah Ta'ala sebut ar-rasikhuna fil ilmi, maksudnya orang yang telah mensabitkan, menerima ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka akan sebut amanna, kami beriman seperti mana yang diberitahu dalam wahyu, tanpa kami menambah, tanpa kami mengurang. Itu kaedah yang mudah saja. Seterusnya nota kaki muka surat 54 tu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dalam mata kita ni dia beritahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mungkin dicapai dengan panca indera, iaitu kita nak tengok zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni benda yang mustahil. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, ayat yang ke 103 surah Al-An'am. Tidak akan dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Ayat daripada surah Al-An'am ni nak beritahu bahawasanya manusia selama-mananya tidak akan boleh mencapai ataupun tidak akan dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan panca indera. Cuma dalam kitab kita ni Syarh Sunnah, kita akan bincang juga bab ru'yati wajhillah, melihat wajah Allah, tapi itu di hari akhirat, bukan di dunia, di hari akhirat. Benda tu kita kena beriman. Dan ayat ni juga telah digunakan oleh Tok Bomo, silap guna tu. Ayat ni biasanya Tok Bomo ni orang bagi tanya dia, barang hilang ke, barang curi apa semua, dia akan uji ayat ni. Sebelum tidur baca ayat ni. Mimpi jumpa siapa dia bahang kereta mu apa semua. Ayat ni biasanya tak boleh bakal lah, okay? Tengok-tengok muka siapa, muka adik-beradik kita. Orang nak suruh kepala syaitan mari. Kalau curi kereta muka cirang, memang kita tak puas hati dah kawan. Syaitan yang akan royak benda betul sikit, lepas tu dia campur dengan benda orang yang pelawak sikit, benda yang tipu sikit. Begitulah. Menggunakan ayat Quran. Dia tak suruh kita guna ayat siang, ayat Jawa semua. Bahan ayat Quran. Bahan ayat Quran sesatlah manusia. Salah guna Quran, menyalahgunakan Quran. Sebab Quran ni kitab yang bijak, kitab yang maha hebat. Maka semua golongan cuba cari mana ayat Quran yang boleh membenarkan ataupun menguatkan dia. Kalau kita tengok golongan Mu'tazilah, dia punya syiar masa dia nak menuntut keadilan daripada Uthman bin Affan, dia guna ayat Quran. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum yang besar melainkan hukum Allah. Ayat Quran. Hizbullah di Lubnan, guna ayat Quran. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Ayat Quran kau guna. Padahal bawa tu Syiah bahagian bawa tu ada ni. Semua guna ayat Quran. Ayat pin pun guna ayat Quran. Nabi Kahar bahagian ayat Quran. Semua guna ayat Quran. Maknanya semua golongan akan ambil manfaat pada Quran. Hatta syaitan sendiri akan guna ayat Quran untuk menyesatkan. Sebenarnya kita masuk sikit dalam bab ajal. Wal khalqu mayyitun bi ajalihim inda nafadi arzaqihim wa inqita'i atharihim. Makhluk kesemuanya akan mati berdasarkan ajal-ajal yang ditetapkan ke atas mereka. Ketika itu terhentinya rezeki-rezeki mereka dan terputusnya kesan peninggalan mereka. Kita tengok nota kaki yang ke-62, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul kullun min 'indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Maksudnya di mana jua kamu berada, maut akan mendapatkan kamu bila sampai ajal, sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh. Dan kalau mereka beroleh kebaikan, kemewahan hidup, mereka berkata ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau pula mereka ditimpa bencana, mereka berkata ini adalah dari sesuatu nahas yang ada padamu. Katakanlah wahai Muhammad, semuanya itu kebaikan dan bencana adalah berpunca dari sisi Allah.
Maka apakah yang menyebabkan kaum itu hampir-hampir tidak memahami perkataan, nasihat dan pengajaran? Surah An-Nisa ayat yang ke-78. Dalam bab yang ke-9 ni kita nak bahas tentang ajal. Ajal ni maksud dia secara mudahnya tamat tempoh, tarikh tamat tempoh kita. Setiap manusia dia ada tarikh tamat tempoh. Bukan manusia, bahkan semua makhluk yang bernyawa. Quran sebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, semua benda yang bernafas, start daripada cacing kawik hak dalam perut kita pun bernafas apa. Benda tu pun dia ada expired. Cacing hak dalam perut kita yang menumpang kita pun ada tarikh mati dia. Semua benda yang bernafas, hatta makhluk yang kita tak nampak, makhluk yang dinamakan sel apa semua pun dia ada tarikh mati. Sebab tu ada orang panggil sel mati. Sebab dia ada tarikh mati. Okey, tarikh mati. Semua Quran guna perkataan yang sangat, orang kata dia sangat dakik, sangat tepat. Allah Ta'ala beri perkataan tepat. Kullu nafsin, setiap yang bernafas, semua yang bernafas, semua yang bernafas dalam dunia, dha'iqatul maut, akan merasai mati. Dha'iqah ni maksudnya merasai mati. Perkataan dha'iqah tu menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala nak wayak kematian itu bersifat pasti. Dalam surah Al-Jum'ah Allah Ta'ala sebut fa innahu mulaqikum, kematian itu akan menemui kamu. Kematian yang ramai manusia nak lari ni, sebenarnya kita bukan melarikan diri dari kematian, tapi kita semua sedang berjalan menuju pada kematian. Kematian duduk depan dah, bukan kematian duduk belakang. Kematian duduk depan. Cuma benda tu boleh berubah dengan sebab doa-doa kita ataupun doa orang lain terhadap kita. Sepatutnya dia mati umur setakat ni, tapi tiba-tiba dia buat kebaikan, dia minta doa, Allah Ta'ala nak beri rahmat, Allah Ta'ala panjang sikit umur. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, antara kata benda bab yang boleh memanjangkan umur seorang ni, menyambung silaturahim. Kelebihan orang sambung silaturahim, Allah Ta'ala beri dia panjang umur. Dalam hadis pun sebut, orang mari tanya Nabi SAW, man hasud, siapa man khairin nas, siapa yang manusia terbaik? Maka Nabi sebut man tala umruh wa hasuna amaluh, orang yang panjang usianya dan baik dia punya usia tu, usia yang buat kebaikan, umur panjang dan buat kebaikan, hak tu yang terbaik. Mana katanya sini umur kita ni boleh berubah sekiranya kita buat kebaikan-kebaikan tertentu. Terutamanya Nabi sebut orang yang menyambung silaturahim. Silaturahim ni maksud dia menyambung tali keluargaan adik-beradik kita. Sebahagian orang dia faham silaturahim ni tak kira jiran, anak jiran, habis dia faham dekat. Ada benda ni. Silaturahim maksud dia, silah maksud dia ialah tali ataupun hubungan. Ar-Rahim maksud dia rahim mak kita. Siapa hak serahim kita? Adik-beradik kita. Yang satu rahim dengan kita dulu ialah adik-beradik kita. Hak tu fokus silaturahim. Silaturahim maksudnya menyambung tali keluarga adik-beradik. Sebab tu orang yang memutuskan silaturahim, Nabi sebut la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Bila kata la ni, la nahi, penafian selama-lamanya. Jadi benda ni pun kita kena berhati-hati juga. Balah dengan adik-beradik dalam bab-bab yang tidak sepatutnya tu menyebabkan kita dapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Balah dalam bab agama okey lagi. Balah dalam bab tak sepatutnya. Balah bab kambing kawan tu ke, dok tegur sampai ke mati. Benda tu remeh-temeh yang menyebabkan kita dapat murka Allah Taala. Dan menyebabkan orang kata benda terputusnya umur kita, jadi pendek umur kita kerana benda. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik kullun min indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Kalau kita tengok benda ni lah yang menjadi sebab golongan musyrikin Mekah tak beriman dengan Nabi. Kalau kita tengok bila mana Nabi melancarkan dakwah Nabi pada fasa kedua. Fasa pertama ialah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Fasa kedua ni dakwah secara terang-terangan, maka berlaku pertembungan. Nabi royak kita ni nak minta tolong ataupun nak dapat kebaikan ataupun nak tolak mudarat, kena seru nama Allah, jangan seru nama berhala-berhala ni. Benda tu lawan adab yang pertama. Yang kedua pula royak kepada musyrikin Mekah pada masa tu, kita ni lepas pada mati ada pula kehidupan seterusnya. Hak ni dah masuk akal. Sebab golongan tu golongan yang telah mendahulukan rasional. Dia kata dah mustahil tu. Sebelum ni mati tengok kamu bulat gitu ya, tiba-tiba mu kata hidup selama ni.
Benda ni yang jadi pertembungan Nabi dengan musyrikin Mekah. Sebab tu kalau kita tengok Juzuk Amma, surah-surah daripada Juzuk Amma ni biasanya penekanan dia mesti bab kematian ataupun hari kiamat. Sebab benda ni yang diingkari oleh golongan musyrikin Mekah pada masa itu. Kalau kita tengok Nabi pun dia cerita benda-benda lagu ni kepada para sahabat. Nabi cerita tentang lagu mana malaikat mencabut nyawa apa semua. Nabi juga cerita kepada para sahabat yang nama dia azab kubur apa semua. Cuma kita tak nak baca hadis tu sini sebab hadis tu hadis yang panjang. Hadis Samurah bin Jundub. Hadis Samurah bin Jundub yang cerita tentang ngerinya azab kubur. Sebahagian ulama dia khilaf. Dia kata azab kubur ni hanya berlaku pada umat akhir zaman, iaitu umat Nabi Muhammad. Azab kubur umat terdahulu tak ada. Ada yang kata gitu, ada yang kata ada. Macam-macam. Sebab dia kata umat terdahulu azab siap-siap ada. Tahun ke dunia kena ada azab. Umat Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala takjilul azab. Allah Ta'ala mengakhirkan azab, cuma Allah Ta'ala beri azab tu lalu, tak beri atas dunia. Sebab tu janji Allah kepada Rasulullah sendiri, dia tak akan azab umat dia yang derhaka setara mana, tak akan azab seperti mana umat terdahulu, seperti mana yang kena pada Fir'aun, seperti mana yang kena pada Qarun, tak akan berlaku kepada umat Nabi Muhammad sedahsyat tu. Itu secara umum. Cuma nak wayaknya ajal. Dan selepas daripada bab ajal, kita akan cakap bab kubur. Kita masuk sikit bab kubur, tapi saya nak ambil balik. Dia kata kelas seterusnya saya akan ambil balik start daripada ajal balik, sebab nak baca juga hadis daripada Samurah bin Jundub. Kita baca saja bab kubur bab kubur ni. Thammahum ba'da ad-daghtah fil quburi musa'al. Kemudian selepas himpitan dalam kubur, mereka akan dipersoal. Kita kena percaya yang nama dia ajal, iaitu kita akan ada tarikh mati. Dan kita akan jumpa dengan sakaratul maut. Sakaratul maut ni ialah benda yang paling ngeri sekali yang akan berlaku dalam hidup ini. Hatta pada Rasulullah sendiri, sakarah maksud dia mabuk. Mabuk ni maksudnya tak sedar diri. Gambaran sebenar orang yang menghadapi sakaratul maut tu ialah orang yang gelepor, tapi gelepor. Sebab dahsyatnya benda yang berlaku. Kalau kita baca hadis tu, ketika Nabi nak wafat, Nabi sebut kepada sahabat yang ada tepi kepada Aisyah, innal mauta la sakarat. Sesungguhnya kematian ni sangat-sangat menyakitkan. Sakarat tu maksudnya sangat-sangat memabukkan, sangat-sangat mu akan jadi tak sedar diri kalau menapuk apa yang nama kematian tu sendiri. Selepas pada mati, dia ada pula bab himpitan kubur. Daghtah ni maksud dia himpitan kubur. Dan Nabi sebut dalam hadis, sekiranya kita ni boleh selamat pada himpitan kubur. Himpitan kubur ni semua kena orang soleh ke orang jahat ke kena kan. Nabi kata, sekiranya kita boleh selamat pada himpitan kubur, maka yang pastinya akan selamat dalam himpitan kubur ni ialah Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh yang akan selamat. Sebab Sa'ad bin Mu'adh ni bila dia mati bergegar arasy. Dia mati dalam perang Khandaq. Dia masuk Islam umur 31. Dia wafat pada umur 33, riwayat sebut. Ada yang kata dia wafat umur 37. Ala kulli hal, dia masuk Islam tak sampai 10 tahun. Mana katanya, sekejap dia masuk Islam. Tapi kematian dia menyebabkan bergegar arasy. Dan Nabi kata sekira, dan dia ni mati dalam keadaan molek, mati dalam keadaan husnul khatimah. Sekiranya ada orang boleh selamat daripada himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'adh orang yang paling berhak selamat daripada himpitan kubur. Sebab dia mati dalam keadaan ikhlas, mati dalam keadaan tak sempat dia bersama dengan isteri dia, sama dengan Hanzalah itu. Sama dengan Hanzalah. Nabi bila dengar dia mati, Nabi bergegah dulu di solat jenazah, takut jadi seperti mana pada Hanzalah. Nabi buat lewat sikit, malaikat telah siap-siap mandi jenazah Hanzalah. Allah Ta'ala muliakan kedua-dua orang. Sa'ad bin Mu'adh ni ialah ketua suku Aus. Ketua suku Aus. Ketua suku Khazraj ialah Sa'ad bin Ubadah. Nama lebih kurangnya dua-dua. Yang pada asalnya dua-dua kabilah ni, Aus dan Khazraj ni, Baloh. Nabi satu kan. Kalau kita tengok punca dia Baloh ni, kelakar kita tengok orang Arab Baloh. Baloh benda unta daripada suku Aus pergi minum dalam kolam suku Khazraj. 100 tahun perang saudara. Kes tu saja. Kes dia hak tu. Kerana panggil kes tu saja. Kerana tu 100 tahun Baloh. Dok cerdik sikit. Parsi dengan orang tepuk tangan tengok buah-buah ni. Bodoh orang kata bodoh. Baloh bab gitu. Dan dia ada kes kedua, dia Baloh sebab
kuda kawan ni menang, kuda kawan tu kalah dalam satu pertandingan. Balah juga. Dua isu tu perang saudara. Nabi zahir, Nabi sampai di Madinah, Nabi persatukan dua-dua kelompok ni, Aus dan Khazraj, menyebabkan puak-puak Yahudi jadi tidak senang duduk pada masa itu. Jadi saya rasa setakat tu saja untuk kita pada malam ni. InsyaAllah segala apa yang kita dengar dapat manfaat, dan insyaAllah kita akan sambung balik bermula pada bab ajar, sebab kita nak ambil hadis Samurah bin Jundub tentang soalan dalam kubur. Sebelum kita tutup, mungkin kita buka beberapa soalan dulu lah yang boleh kita jawab. Kalau orang yang dikira ayat Quran tu, dia dikira sihir juga. Dia dikira sihir juga sebenarnya. Orang yang menggunakan ayat Quran pun dikira sihir juga, menyalahgunakan Quran. Benda ni memang Imam Nawawi, antara yang mazhab Syafi'i yang membahaskan benda ni ialah Imam Nawawi. Imam Nawawi dia bahas ni penyalahgunaan ayat-ayat Al-Quran. Mengguna ayat Quran tertentu sebagai mantra sihir adalah benda yang bercanggah, benda yang menyebabkan akidah tu boleh rosak juga. Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.